استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi yang mulia, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan mendung, hujan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri pada kita nikmat rezeki dalam bulan Ramadan, dapat kita meneruskan ibadah seperti biasa, iaitu ibadah yang wajib, iaitu solat fardu subuh. Dan kemudian pada pagi ini kita akan belajar iaitu ilmu fardu ain. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita masuk pada berpuasa hari yang ke-12, yang mana tidak lama lagi kita akan menghabiskan bulan Ramadan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan ibadat kita dalam bulan Ramadan. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan sambung lagi perbahasan kitab fiqh kita, perbahasan kitab fiqh pada muka surat 7 baris yang keempat daripada bawah. Kitab Jawi muka surat 7 baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat muka surat 7. Jadi kita nak masuk rukun-rukun sembahyang. Kita masuk ini bab rukun-rukun sembahyang, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi. Apa maksud demikian lagi? Yakni seperti syarat yang dahulu.
tulis itu. Demikian lagi, yakni seperti syarat yang dahulu pada pihak menjagakan solat. Yakni seperti syarat yang dahulu pada pihak menjagakan solat. Serta mengatakan puasa dah, itu dah lepas dah. Hajar Rayu tu dah terlepas. Tu dah lepas dah. Itu minggu lepas kita dah bahas. Hajar Rayu tak ada minggu lepas, tak silap. Kita dah masuk rukun Hajar Rayu. Kita dah masuk rukun. Perkara batalkan puasa tu, itu dah bahas dah minggu lepas. Minggu lepas kita dah bahas Ini termasuk rukun-rukun sembahyang. Siapa yang tak sempat minggu lepas tu boleh tengok dalam rakaman video, rekod dalam grup kita, insya-Allah. Minggu lepas kita bahas panjang Dan demikian lagi, yakni seperti syarat yang dahulu pada pihak menjagakan solat. Apa dia? Setengah daripada barang. Setengah daripada barang, daripada orang. Setengah daripada orang yang memelihara akan sembahyang dan mendirikan, yakni mendirikan sembahyang seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya. Apa dia disuruh Allah dan Rasul? Hendaklah ia seseorang mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya rukun sembahyang. Jadi kita kena tahu rukun sembahyang. Ni dah masuk rukun sembahyang dah. Syarat-syarat sembahyang habis dah dulu. Semua ada 9 perkara. Syarat sembahyang. Ni rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Akan datang kita bahas satu persatu. Baik. Maka erti rukun sembahyang. Apa dia erti rukun sembahyang? Apa dia rukun sembahyang? Rukun-rukun ni dalam bahasa Arab dipanggil ma la budda minhu. Perkara yang tak dapat dengan dia mesti ada. Kalau tak ada dia tak sah. Ibaratnya rukun ni, kalau dalam ilmu dunia kita ni, seperti tiang. Tiang rumah, tiang masjid. Kalau tak ada tiang, tak terdirinya masjid. Tak boleh ada masjid, tak boleh ada rumah. Tak boleh ada kedai, melainkan mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang, dia tak boleh nak berdiri. Begitu juga rukun. Sejuk hari ni. Hujan lah. Hendaklah ia seorang habis tu. Maka erti rukun sembahyang. Apa dia rukun sembahyang? Rukun-rukun ni panggil ma la budda minhu. Dia panggil tak ada benda yang tak dapat tidak dengan dia tu mesti kena ada. Seperti kita kata macam tiang. Tiang masjid, tiang rumah. Itu panggil rukun. Baik. Apa erti rukun? Maka erti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukunya yang ia kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Tengok payah. Dia buat takrif definisi bagi rukun. Kalau kita kata kitab Jawi ni dia payah. Tapi tak apalah, kita belajar bulan puasa ni, kita dengar. Tengok.
Ibarat. Ibarat ni apa? Tuturan. Ibarat ni dipanggil tuturan. Cakapan. Bahasa Arab panggil ibarah. Semua sikit. Ibarah daripada sukunya. Apa suku? Juzuknya. Sebahagiannya. Tulis itu. Sukunya dengan mana sebahagiannya. Suku ni dia panggil bukan suku sakat. Bukan suku kaum, bukan. Suku ni dia panggil juzuk, sebahagian. Orang petani panggil suku. Contoh ada 2 bahagian. Ni suku ni lain, suku ni lain. Suku ni hak saya punya, suku ni saya punya. Bahagian panggil. Bahagian-bahagian. Hak ni suku hak Ambo, dia kata. Hak ni suku hak Ambo. Suku kan bahagian hamba, dia kata. Bahagian saya punya. Bahagian lah, juzuk kita panggil. Kalau orang Kelantan bagi cakap suku juga. Dia kata suku. Hak ni suku ni. Dia kata bukan sukun. Bukan sukun. Beli lagi kitab Rumi. Ajar anak. Jawi kena beli juga. Jawi kena ada. Bukan sukun, suku. Nanti sukun apa ni? Sukunya. Juzuknya. Bukan sukun diam. Tak tepat. Sukunya yang mana juzuknya. Lepas tu kalau belajar dengan saya, dia kena ada 2 kitab. Jawi 1. Jawi tu penting. Walaupun tak boleh baca jawi, tak apa. Kita letak jawi kat sebelah kita. Ambil berkat orang dulu. Ambil keberkatan orang dulu. Tak faham pun tak apa. Ajar mana? Dia kadang-kadang kitab Rumi ni dah ada jatuh. Kadang-kadang bahasa lah dia terjemah tu kadang-kadang dia salah faham kan. Bukan sukun suku. Bahasa orang petani. Suku ni maksud juzuk. Juzuk, bahagian. Sebab tu orang petani pun dia kata, kalau orang Kelantan cakap suku juga. Orang Kelantan dia tahu. Ajar rohana orang Kelantan dia tahu dah. Hak ni suku, hak ni suku. Kan dia ada bahagian. Dia ada 2 bahagian. Hak ni suku, hak ni suku. Ni lain. Lain kata lain tu kata bahagian. Dia ada 2. Ada makna 2. Suku ni ada 2 makna. 3 makna. Bahasa Melayu kita. Suku makna suku kaum satu. Suku dengan makna juzuk satu. Suku dengan makna lain-lain. Ada juga. Bahasa orang tani, bahasa Kelantan. Ni bahasa ni dia kena tahu juga kita pun. Saya lah minat bahasa ni, kita minat lah. Tak kira bahasa Arab ke apa. Jadi dia kata kalimah, lahjah tu penting. Tapi jangan kita mula tahu apa ni bahasa apa ni. Jangan kita kritik bahasa orang. Jangan kritik bahasa orang. Cuma kita kena faham juga. Bahasa orang ni 9 gitu juga. Bahasa ni 9. Bukan sukun. Ini kitab Jawi yang baru ajar Rohana punya. Apa ajar Rahayu punya. Apa tu. Mungkin kitab ceritakan yang baru kot. Ataupun Nur Ani Abu. Kitab Jawi tu Nur Ani Abu ke yang pada mana? Ajar Rahayu. Bukan sukun, suku. Tengok. Dia sukunya. Nya tu bukan nun. Sukunya. Nya. Ibarah daripada sukunya. Juzuknya. Yang ni tuturan. Rukun-rukun ni dipanggil tuturan cakapan daripada juzuknya. Juzuknya. Juzuk rukun tadi tu. Yang ia rukun tu kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Ibarah daripada juzuknya, juzuk semayang. Nya tu kena pada semayang. Tak kena tadi saya. Jadi ibarah daripada sukunya ini juzuknya, bahagiannya bahagian semayang. Yang ia rukun kejadian
Yang ia semayang tu, yang ia rukun tu, kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyah ni tulis hakikatnya, hakikat semayang. Jadi rukun tu dia masuk sebahagian daripada hakikat semayang. Itu je nak cerita kat kita. Dia tak ada payah mana pun, tapi cakapan ibarat dia. Dia nak cerita kata, rukun tu sebahagian daripada hakikat semayang. Rukun tu sebahagian daripada diri semayang. Kalau tak ada rukun, maka tidak sah semayang. Nampak? Itu je nak cerita. Tu dia. Sebab tu kalau rukun ni, perbezaan antara rukun dan syarat. Syarat nak terhentinya. Terhentinya di atas sesuatu. Contoh kita kata, semayang. Syarat itu nak mengesahkan semayang kita. Tapi, syarat tu berlaku di luar sembahyang. Menghadap kiblat, nutup aurat. Mestilah berlaku di luar sembahyang dulu. Ambil wuduk. Itu syarat. Ada pun rukun, dia berlaku di dalam sembahyang. Beza tu je syarat dengan rukun. Rukun, dia berlaku di dalam sembahyang. Fatihah, niat, dia berlaku dalam sembahyang. Berlaku dalam sembahyang. I'tidal. Tu. Itu semua dibahaskan nanti insya-Allah. Tu dia. Itu beza syarat dengan rukun. Dia rukun dengan syarat tak dapat tidak mesti sama. Maksud mahiyah tu dipanggil hakikat. Mahiyahnya ni hakikatnya, dirinya. Mahiyah ni bukan mahiyah. Mahiyah. Mahiyah ni maksudnya hakikat. Bahasa Arab tu mahiyah tu. Bukan nama orang. Mahiyah ni maksudnya hakikat diri semayang. Rukun ni dipanggil satu juzuk, satu bahagian daripada hakikat semayang. Tu je nak cerita. Tengok. Mudah-mudahan kata syarat ni dipanggil perkara yang terdahulu daripada semayang. Kalau rukun tu berlaku di dalam semayang. Tu je beza. Kita nak tahu. Kalau syarat, mahiyah. Mim, alif, ha, ya, ta. Ta marbutah. Mim, alif, ha, ya, ta. Mahiyatun. Bukan mahiyah. Mim, alif, ha, ya, ta. Ha. Bukan ha. Ha. Itu panggil mahiyah. Jadi mudah-mudahan kata nak beza apa syarat dengan rukun. Syarat dia didahulukan daripada sebelum daripada semayang. Itu syarat. Ada rukun dia berlaku di dalam semayang. Beza dua tu je. Mahiyah. Ya tepat sekali. Betul. Tuan Teja. Betul. Baik, tengok. Dan tiada dapat dijabarkan dengan sujud sahwi. Tiada jabar. Apa dia tiada jabar? Ya, betul. Tiada jabar maksudnya tiada dapat ditampal, ditampung. Di backup. Kita pun saya tak pandai ingat bahasa Inggeris. Dia panggil apa dia pun tak tahu. Tiada dapat dijabarkan, ditampalkan dengan sujud sahwi. Apa maksudnya?
Maksudnya tak dapat, dia tak boleh nak ditampungkan dengan sujud sahwi. Kalau dia tinggalkan benda tu, tulis itu. Yakni apabila meninggalkan seorang akan dia. Tiada dapat dijabalkan dengan sujud sahwi. Tulis. Yakni, dobit tepi. Yakni apabila meninggal seorang akan dia. Tak boleh nak tampal, tak boleh nak tempel, tak boleh. Nak menampung tak boleh. Sujud sahwi nak nampung tak boleh. Contoh. Dia tinggal Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Tak boleh kita buat sujud sahwi menggantikan daripada kita meninggal Bismillah. Tak boleh. Nak tak nak kena baca Bismillah. Contoh. Contoh rakaat pertama. Contoh dulu berlaku di Masjid Puncak Alam tak silap. Bismillahirrahmanirrahim. Solat Isyak. Lama dah. 2-3 tahun lepas. Waktu Ramadan juga. Bulan Ramadan. Tak silap 2019. 2019. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia tinggal ihdinas siratal mustaqim. Dia tinggal ihdinas siratal mustaqim. Dia tinggal satu ayat daripada Fatihah. Bukan tinggal keseluruhan, tinggal satu ayat je. Di situ tu bila kita dah habis, tengok kita tertinggal nak buat lagu mana. Kalau imam lagu mana? Kita dah belajar bab muafiq masbuk sebelum ni. Nak buat lagu mana? Boleh tak kita tampalkan? Boleh tak kita backupkan dengan sujud sahwi? Boleh tak kita buat dengan sujud sahwi memada ke tak? Tidak memada. Kena ingat, sujud sahwi hanya bagi untuk sunat. Dia panggil untuk sunat ab'ad sahaja. Nak tampung boleh lah. Ataupun bagi orang yang terlupa. Tapi terlupa pun dia buat balik. Tak boleh. Bangun ulang rakaat itu. Ya. Tambah tu rakaat. Habis rakaat tadi macam mana? Dikira ke tak? Tidak dikira. Tidak dikira. Apabila dia tinggal tadi ihdinas siratal mustaqim ni berlaku di Masjid Puncak Alam. Tahun 2019 ke 2018 tak silap. Tak silap saya 2018. 2018. Masjid Puncak Alam, masjid besar. Jadi masa tu solat Isyak tak silap. Yang imam kita tak boleh salahkan imam. Yang peliknya orang di belakang. Orang di belakang tu ramai, jemaah ramai masa tu ya, sembahyang Isyak bulan Ramadan. Bising masa tu, bising. Panik, orang panik. Tuan kata kena ada ilmu, kita kena ada ilmu. Orang makmum kena ada ilmu. Bukan sekadar imam, tapi makmum pun kena ada ilmu. Walaupun kita kata ikut imam, imam ni sehebat pada aku lagi. Tak, kita pun kena ada ilmu juga. Rakaat tadi dikira lalai. Bukan lalai, dikira disia-siakan dalam kitab. Memanglah lalai. Tapi dalam kitab muafiq masbuk, ajarana, Kak Lia, disebut apa? Rakaat itu disia-siakan. Itu kita amal, kita praktik balik apa kita belajar. Apa disia-siakan? Tidak dikira. Bila tak dikira, seolah-olah kita buat 5 rakaat. Bangun balik. Soalan kata rakaat kedua tu jadi rakaat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lara, betul. Tepat sekali. Dalam kitab. Itu belajar tu. Siapa sebut lara tu maksudnya dia belajar dalam kitab muafiq masbuk yang saya ngajar bawah ni. Dilarakan. Disia-siakan.
Lara, betul. Jadi kalau kita ada ilmu, senang je. Tapi masa tu, imam tu dia tak ingat. Allah Alam, dia tak ingat atau panik dan sebagainya. Bila lagi salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang peliknya waktu orang belakang. Orang belakang dia kena ada ilmu. Dilarakan betul. Orang belakang dia kena ada ilmu. Sebab tu dia kata dengan imam, orang belakang kalau ada ilmu macam mana? Dia ada dua. Kita belajar dah. Kalau dia nak ikut imam, imam bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian dia bangun tambah satu rakaat. Itu tak apa. Ataupun seorang lagi boleh niat mufarakah. Tapi sia-sia lah. Rugilah semain jemaah tu. Boleh niat mufarakah. Tapi pada waktu ketika tu semua orang panik. Dia kena ada ilmu juga. Pakat-pakat kata imam tak baca ihdinas siratal mustaqim. Wah, buat pandai makmum kita. Dia kata imam ni tak sah, jangan cakap kat imam. Imam dia terlupa. Orang terlupa ni dia tak ambil kira dah. Kadang-kadang orang yang alim macam mana sekalipun kalau terlupa nak macam mana? Nak salahkan dia tak boleh. Orang yang belakang yang ingat ni kena penting ni. Ni nak buat lagu mana belakang ni? Ada kena tegur. Paling tegur, subhanallah. Sekurang-kurang, imam tu dia tinggal, aku ada tak baca ke apa ni? Contoh dia kata, dia tak cakap ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzin. Baca siratal ladzin. Orang yang belakang ni dengar, pelik ni. Subhanallah. Imam pun dia akan tersedar. Aku terlupa ni. Lepas tu dia ulang balik. Tu tak ada masalah. Settle lah masalah. Settle masalah. Kalau Bilal ke orang belakang tegur pandai, dia tegur subhanallah. Sebab benda wajib dia tegur. Tapi niat zikir dalam hati. Bukan niat kerana nak tegur. Subhanallah. Imam pun dia baca lagi. Subhanallah. Imam pun dia kena tahu juga hukum. Kalau dia tahu kata ada orang tegur tu boleh jadi ada kesalahan pada dia, imam akan ulang balik baca Fatihah balik. Dalam penyelesaiannya. Sebab itulah masa tu yang sampai dia minta pertolongan mufti Selangor. Sampai mufti nak kena buat hukum. Buat kuliah hukum. Sebenarnya kalau settle kat dalam masjid tu, settle dah sebenarnya. Settle dah. Tapi itulah. Dia kena ada ilmu bab ni. Bukan senang bab fardu ain ni. Kita orang fardu ain buat main-main. Aku belajar dah, tak apalah, tak ambil kira dah kat kita ni. Jangan. Kita tanya diri kita balik, aku lepas nak fardu ain lagi ni. Tu dia, kena ingat tu masalah tu Jadi tak dapat nak dijabarkan, nak tempel, nak tampal dengan sujud sawi tu tak boleh. Tak memadai. Tiada dapat dijabar, tiada dapat memadai dengan sujud sawi. Tak boleh. Benda rukun kalau kita tinggal, tak boleh kita nak tampung semata-mata dengan sujud sawi. Dan segala sunatnya. Begitu juga dengan perkara sunat pun tak boleh kita nak tampung dengan perkara yang kita meninggalkan rukun tadi. Tengok dia depan tersebut dah. Maka barang yang dijabarkan, dijabar ni ditampung ditempelkan. Kita panggil bahasa apa kita Haji Kamal Zaman. Saya nak terjemah macam mana dijabarkan ni. Ditampung. Bahasa kampung saya guna tu. Ditempelkan, ditampalkan. Maksudnya tak sah kita nak tampalkan benda tu, tak boleh. Tak memadai. Panggil apa bahasa kita? Siapa boleh terjemah untuk saya, tolong.
Ha. Saya kalau bahasa klasik boleh saya terjemah. Saya nak cerita bahasa klasik, kalau nak cerita bahasa moden ni saya tak erti sangat. Ha. Nak terjemah mana? Macam mana ditampal tu? Ditempel tu. Ha, Nak cerita tu tak memadai. Digantikan. Nanti jap. Maka barang yang digantikan dengan sucawi daripadanya dinamakan sunat ab'ad. Dan tiada dapat digantikan dengan sunat. Ya, tepat sekali. Terima kasih banyak Haji Ali Nasaruddin. Digantikan. Mana pen ni? Nak sulis bahasa-bahasa baru ni. Tak apalah, nanti saya tulis. Digantikan tampung okey juga digantikan tu. Terima kasih banyak, saya nak tahu ayat tu. Ada tanya soalan tadi apa dia? Contohnya makmum dah tegur imam lupa salah satu ayat dalam Fatihah. Imam pun tahu ada makmum tegur salah dia, tapi dia tak sedar apa salahnya. Apa betul imam makmum tu buat? Imam maklumlah, dia dah tahu dia ada salah, dia ulang balik. Kalau contoh dia kata dia ada salah satu ayat, dia kalau Fatihah tu wajib ulang. Kalau Fatihah tu wajib ulang. Jarayu. Contoh dia tak tahu apa yang dia ulang balik. Sebab tu imam ni pun payah juga nak jadi imam ni. Masalah imam ni masalah lain pula dah. Imam pun dia kena ada ilmu. Sebab tu dah nak jadi imam, dia sebut dalam kitab Muwafiq dan Masbuk. Dalam kitab Muwafiq dan Masbuk. Disebut dalam kitab Muwafiq Masbuk, karangan Syekh Ahmad. Kitab ni nipis je. Bukan Muwafiq Masbuk yang kita belajar tu, yang kitab Risalah Mardiah tu. Ada satu kitab. Dia kata syarat nak jadi imam tu, yang pertamanya mestilah orang faqih. Apa takrif definisi orang faqih? Orang itu dia mengetahui hukum-hukum berkenaan tentang ibadat. Bab ibadat dia kena tahu. Tak mesti kata bab muamalat dah. Tak mesti lagi kata kalau orang tu faqih bab muamalat, dia alim, dia faqih dalam bab ibadat. Tak mesti. Tak mesti kata dia tu faqih dalam bab munakahat. Kita kata dia ni ustaz, dia ni orang alim ni, bahagian bab cerai berai apa semua, pernikahan semua dia alim. Belum tentu lagi dia faqih dalam bab ibadat. Bukan kata platform kata ustaz, anak saya hafiz Quran, dia layak jadi imam. Orang yang hafiz Al-Quran disebut dalam kitab, ranking dia tu nombor 3, nombor 4. Syarat dia tu. Nombor 1 mesti orang faqih dulu. Suara sedap nombor 6. Tak silap dia ada 8 syarat. Tu dia. Nanti sekejap. Mana kitab tu? Kalau ada saya nak ambil ni. Nak baca sekali lalu. Sekejap. Saya ambil sekejap. Ni. Kitab ni. Masalah Muwafiq dan Masbuk. Hasan bin Ahmad. Kitab ni asalnya saya nak mengajar dekat kitab ni asalnya saya nak mengajar dekat surah Al-Furqan, Bandar Berselayang.
Tapi dah terhenti dengan sebab PKP. Kitab ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 syarat dia nak jadi imam. Diutamakan imam dalam solat berjemaah itu, saya baca sekali lalu sekali lalu je, dengar je. Diutamakan imam, siapa nak beli boleh beli. Nipis lah kitab ni. 25 kok. Dia 25 kok ni RM2. RM2. Ditampung, ditampal sebab tu saya guna tampung. Ditampal ataupun ditampung. Dia betul. Bila berganti tu makna baru betul. Haji Kamal betul. Diutamakan imam dalam solat berjemaah itu mengikut susunannya. Ini ikut susunan. Orang nak jadi imam. Seperti berikut. Yang pertama, faqih. Apa faqih? Yang lebih alim ilmu fiqh dalam bab ibadat. Yang pertama, faqih yang lebih alim ilmu fiqh. Ini bukan senang jadi imam ni. Haji Zawiyah. Yang kedua, qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Ini bagus, betul. Tempat kita betul ada. Orang yang qari, orang yang pandai baca Quran. Qari ni bukan maksud kata qari sedap baca tu tak. Dia boleh baca Quran, tak apa dah. Yang ketiga, warak. Dia ada sifat warak. Warak ni tarkus syubahat. Meninggalkan perkara syubahat. Nak jadi imam pun bukan senang. Kena warak. Bukan ikut dan. Nak jadi imam, dia jadi imam tu ikut dan. Pergi restoran mana-mana pun pergi. Anda kena jaga warak. Tarkus syubahat, meninggalkan perkara syubahat. Yang keempat, yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam. Maksudnya, dia tu dah berhijrah lama dah. Contoh dia datang satu perkampungan, dia duduk lama dah. Itu syarat. Kemudian, yang lebih lama memeluk Islam. Lebih lama memeluk Islam ni apa maksudnya? Kalau orang tu Islam, orang tu duduk baru masuk Islam. Tengok siapa yang paling lama masuk Islam dulu. Kita kira dulu. Kata saya dah masuk Islam, contoh orang mu'alaf. Dia dah masuk Islam 30 tahun. Yang kawan ni 20 tahun. Maka 30 tahun tu didahulukan. Tapi syarat mula-mula tu faqih dulu lah. Faqih kena pandai baca Quran. Kalau kata Islam lama saja tapi tak faqih tak jadi juga. Tu yang keempat. 1, 2, 3, 5. Yang keenam, yang lebih bersih pakaian dan badan. Pakaian pun macam tu juga. Nak jadi imam bukan boleh ikut dan. Pakai baju pagoda, pakai baju biasa. Pakai baju ada tulisan belakang terus jadi imam. Bukan senang jadi imam. Rukun qauli. Confuse tu susah cerita lah. Confuse tu confuse tak mana kena tanya Jaidin. Confuse tak mana kena beritahu kat mana. Confuse tak mana. Confuse waktu rokok ke, sujud ke, apa ke. Dia kena tahu rukun qauli. Rukun qauli tak dengar apa. Fatihah ke. Tu tak ada masalah apa. Cuma kita kena tahulah. Dia pindah kat mana. Tengok. Jadi yang keenam, yang lebih bersih pakaian dan badan. Serta lebih bersih pekerjaan dari kekotoran dan daki-daki. Orang nak jadi imam ni bukan ikut dan tengok. Dengan pakaian dia tu, tengok kita suruh jadi imam. Nanti dulu. Tengok pakaian dia dulu. Lepas tu nak bersih jadi imam. Lepas tu imam mandi siap-siap. Tengok orang jadi imam. Saya ingat arwah bapak mentua saya lah. Arwah bapak mentua saya imam. Arwah bapak mentua saya seorang imam. Dekat Kelantan lah. Dekat Masjid Kelantan. Dia orang ada sepak tak boleh jadi imam ke? Sepak macam mana? Penyakit. Tak ada masalah penyakit.
Tapi kalau penyakit tu sampai boleh mendarat pada orang lain, tak boleh lah. Arwah ayah saya tu, arwah bapak mentua saya, dia imam, seorang imam. Tengok dia bila nak pergi semayang tu, dia mandi siap. Zuhur Zuhur, asar, mandi siap. Pakaian bersih. Tengok je cara dia lah. Dia bapak mentua, kebetulan bapak mentua tu dia pernah ngaji pondok juga dulu. Kata dia pernah ngaji pondok dulu lah. Tengok dia pakai, dia nak pergi masjid tu pergi awal lagi. Dia nak tengok seorang imam lah. Saya tengok kriteria tu ada kat dia lah. Sebelum dia nak jadi nak semayang zuhur tu, pukul 12.30 tu dah mandi dah. 12.45 mandi tu, azan pukul 1.30, 1.20. Pukul 1 dia dah pergi slow, dia jalan kaki, relax je. Sampai sana relax. Tu kriteria jadi imam tu. Habis. Itu yang ke-6. Tu 3, 4, 5, 6. Pakaian bersih semua Yang ke-7 yang mempunyai suara yang elok. Ni kata dah, suara yang elok. Yang ke-7. Ranking dia ke-7. Orang suara sedap ni ranking ke-7, bukan ranking pertama. Zaman kita dah terbalik. Bila nak melantik jadi imam, dia dengar tu suara sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang tu baca gitu. Suara tak sedap dia ni. Kerana baca dia tertin, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok. Tajwid semua ada, okey. Tiba-tiba dengar kat kawan ni, suara tak bersedap mana. Tak ada lagu dia ni. Bukan kira hak tu dulu. Kita kira hak tahu tanya hukum dulu. Nak jadi imam ni test hukum. Masalahnya, orang yang test hukum tu pun, kadang-kadang orang masjid pun, dia pun tak tahu nak tanya apa bab hukum. Nak terbalik Kadang-kadang, kita kena tanya hukum dia ni. Dia pun tak tahu nak tanya hukum apa. Tu masalah. Dia kena ada lantik panel dia. Tengok kalau dekat Jaiz, dia ada panel dia nak lantik, nak jadi imam. Dia ada panel dia. Nak jadi imam lagu mana, dia ada panel dia. Saya dulu pernah apply jadi imam dulu. Saya pernah apply jadi imam. Waktu sebelum masuk pondok lah. Apply jadi, dapat jadi imam, alhamdulillah. Masa tu saya interview di Masjid Negeri Shah Alam. Alhamdulillah dapat. Tapi dapat tak pergi. Masa tu dalam dilema. Nak kerja ke nak belajar lagi. Masa tu saya test. Masa tu dia test tanya tajwid. Alhamdulillah. Masa tu ada 2 masjid. Satu masjid dekat Masjid Al-Falah, Subang Jaya. Satu lagi masjid mana saya tak ingat. Interview masa tu dekat 30 orang. Dia nak 2 orang imam. Saya orang pertama kena interview. Masa tu orang paling muda. Yang ni semua dah masa tu saya 21 tak silap. Yang lain tu 25, 27 lah. Ada orang balik mesin sebagainya lah. Saya masuk tu, dan lepas interview, dia tanya interview. Dia tanya soalan dalam hukum. Tu bagus lah. Dia tanya bab hukum. Tu penting. Dia tanya bab hukum dalam semayang macam mana. Kalau orang tu baca waladhalin. Saya ingat soalan tu kat saya. Kalau waladhalin tu dia tak sampai mak lazim kalimi musaqqal tu. Panjang, sah ke tak semayang? Saya kata sah semayang. Tapi tak sempurna. Jadi bila interview alhamdulillah, kemudian saya tak dapat satu soalan jawapan, saya tak boleh jawab. Ada 2 soalan saya tak dapat jawab. Maka saya frust lah. Kita tak boleh jawab kan. Jadi kita ingat kita tak dapatlah imam. Masa tu ditanyakan soalan tauhid. Saya memang sangat lemah bab tauhid masa tu. Sebab tu Allah Ta'ala hikmat. Hantarnya hikmatnya tu antaranya alhamdulillah. Saya pergi ke pondok. Jadi kata imam besar masa tu, imam besar Masjid Negeri Shah Alam, dia suruh saya belajar lagi. Jangan terus jadi imam, dia kata. Muda lagi, 21 nak jadi imam buat apa, dia kata. Dia kata kat saya. Saya pun tak fikir apa. Saya pun fikir kata, duduk saja kat rumah. Dah habis belajar, aku nak kerja lah. Tapi bila dia cakap itu, kita terfikir, aku tak ada ilmu. Fikir. Masa tu lah saya berfikir balik. Saya buat keputusan balik rumah, fikir-fikir. Saya terus nak ke pondok.
Tapi dalam masa sama, bila lepas habis interview, bila dah masuk pondok, baru dapat tawaran. Ini hikmat Allah Ta'ala. Dapat tawaran, dapat jadi imam USJ, Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah, dapat. Di-offerkan dapat tempat, mengajar sekolah, dan jadi imam. Oh, situ kau fikir balik tu, sedap lah saya kan, ada rumah sendiri, ada rumah quarters. Lepas tu ada dapat mengajar sekolah kafar lagi. Jadi imam, kita masa tu cita-cita tak tinggi mana masa tu. Saya cita-cita tak tinggi mana. Tapi dengan hikmat Allah Ta'ala tu saya duduk pondok, saya tinggalkan benda tu. Alhamdulillah. Itu hikmat dia. Baik, tu nak cerita kata. Itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7 mempunyai suara yang elok. Baik, Anil tanya. Ustaz Syarifkan Batu telah lama berjaya ke kampung Islam. Maksudnya bermastautin. Ya betul, bermastautin, betul. Maksudnya bermastautin ke tempat satu kampung. Contoh kalau ada orang tu bermastautin lama, maka kita dahulukan orang tu yang bermastautin di situ. Contoh saya orang Gombak. Saya pindah ke Ampang. Tapi orang Ampang tu ada yang fakih lagi pada saya. Lagi duduk lama. Maka kita dahulukan dia dulu. Nampak lagi ajar rayu Habis. Itu syarat ke-7. Yang ke-8. Syarat ke-8 nak jadi imam. Yang cantik rupa paras. Oh, nak kena handsome juga. Tapi itu nak kata syarat ke-8 jauh dah. Habis tu Ustaz, orang tak handsome tak boleh jadi imam ke? Dah, itu syarat ke-8 kalau ada. Jika ada persamaan dalam kelayakan menjadi imam, umpamanya sama-sama elok bacaan Quran, hendaklah diutamakan orang yang lebih warak dan seterusnya. Jika ada persamaan dalam kelayakan menjadi imam. Apa kelayakan? Orang ni fakih. Dia pandai baca Quran juga. Kemudian, tengok nisbah pula pada warak. Ni kawan ni dengan ni mana warak? Maka dia disyaratkan warak tu terlebih dahulu dia jadi imam. Habis tu. Syarat yang ke-9, ni kena ingat. Jangan tolak menolak menjadi imam. Ni masalah tempat kita. Jadi imam. Engkau jadi imam. Jangan tolak menolak jadi imam. Aku tak boleh jadi imam, bagi kau jadi imam. Orang kampung, orang kita selalu buat gitu. Ada tolak menolak jadi imam. Gigi jadi imam. Mana boleh tolak menolak? Jangan ada tolak menolak. Kalau nak jadi imam ni, jangan tolak menolak. Maksud tolak menolak apa? Ini dalam kitab sebut yang jangan zaman. Tapi syarat tu tak wajib. Ni ada sebut dalam kitab masalah fiqah. Kalau bermakmumkan jin jadi imam, boleh ke Ustaz? Nak tahu juga. Kalau jin itu menyerupai manusia, boleh sah kita ikut dia. Tapi kalau jin itu bukan menyerupai manusia, tidak sah kita mengikut dia jadi imam. Itu sebut dalam kitab fiqh. Dalam kitab Sulamus Sibyan. Kita nak bermakmumkan jin, jin mestilah rupa bentuknya mestilah manusia. Macam kita. Tapi kalau rupa bentuknya binatang ke, maka tidak sah kita mengikut. Tak sah semayang kita. Tak sah kita ikut imam dan makmum. Tu kini ingat Haji Jaidin. Baik, habis. Syarat ke-9, jangan ada tolak menolak menjadi imam. Itu syarat ke-9. Jangan tolak. Pergi lah jadi imam. Dah kau pergi. Jangan tolak menolak. Habis itu. Itu syarat dia. Habis. Tengok kitab kita balik. Maka barang qala al-musannif rahimahullah ta'ala, maka barang yang dijabarkan dengan sujud sahwi daripadanya. Ini sujud sahwi yang ganti daripadanya, daripada barang yang dijabar tadi tu, dinamakan sunat ab'ad. Dinamakan sunat ab'ad. Dipanggil sunat ab'ad. Tu dia.
Dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi itu dinamakan sunat hai'ah. Apa dia sunat hai'ah? Sunat ab'ad kita dah hurai. Akan datang pun dihurai juga. Sunat ab'ad. Seperti kita ya betul, tepat sekali Hajar Zawiyah. Bagus. Tulis nota kat situ terima kasih banyak. Jadi sunat ab'ad ni sunat yang kita gantikan, yang kita tampalkan. Okey, ada kelas bahasa Arab. Oh, di surah Furqan Okey, baik. Surah dah buka untuk kuliah. Oh, saya tak pergi kuliah esok dah. Bulan puasa ni saya cuti. Lepas hari kita mula balik insya-Allah surah Furqan Bukan tak mau pergi, saya ada pengajian pukul 9:30 untuk bulan Ramadan saja. Saya cancel kuliah duha saja untuk bulan Ramadan. Saya bagi laluan untuk belajar. Berebut lagi ada Allah Akbar. Baik, tengok. Sunat ab'ad, sunat yang ditampalkan, dijabarkan. Saya guna dijabar senang sebab kita dah tahu jabar tu apa. Sunat yang dijabarkan dengan sunat yang dijabarkan dengan sujud sahwi. Baik, Hajar Zunia, selamat dah ajar bahasa Arab. Lepas ni semua power bahasa Arab ni. Lepas ni semua kena tanya lah ni. Amat ajar bahasa Arab. Saya sibuk sikit bulan Ramadan ni. InsyaAllah luar Ramadan boleh, tak ada masalah. Untuk jemputan pinangan untuk tazkirah insya-Allah lepas Ramadan. Boleh pergi tengok, boleh mengajar insya-Allah. Baik, tengok. Jadi sunat ab'ad ni sunat yang kita tampalkan, yang kita tampungkan dengan sujud sahwi. Adapun selain daripada perkara adapun perkara yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi, apa dijabar? Yang tidak ditampungkan dengan sujud sahwi dinamakan sunat hai'ah. Nanti akan datang kita bahas. Sunat hai'ah seperti kita kata angkat takbir. Angkat takbir ni, itu sunat hai'ah. Adapun mengucap Allahu Akbar itu wajib. Allahu Akbar. Angkat ni sunat hai'ah. Kemudian kita baca doa iftitah, sunat hai'ah. Kemudian kita baca surah lazim, sunat hai'ah. Kemudian kita rokok, takbir rokok, Allahu Akbar, angkat tangan, sunat hai'ah. Banyak sunat hai'ah dalam sembahyang kita, banyak. Tu dia. Sunat ab'ad, contoh seperti apa? Sujud apa tu? Allahumma shalli Muhammad. Apa tu? Doa kunut. Tinggal selawat. Saya rasa saya dah bahas dulu ni. Dah bahas dah. Dah bahas dah dulu Ke belum bahas lagi? Nanti akan datang kita bahas, dalam kitab ni ada. Baik, tengok. Maka rukunnya itu 13 perkara. Ada 13 perkara. Rukun semayang ada 13 perkara. Ni kena ingat. Rukun semayang semua ada 13 perkara. Pertamanya niat. Maka erti niat itu. Apa erti niat itu? Apa erti niat? Jadi niat ni kena ingat. Niat ni wajib di dalam solat dengan ittifaq ulama. Ulama bersepakat niat tu wajib. Sebab apa niat tu wajib? Tulis di tepi. Tulis dia, robek di tepi. Kenapa dikatakan niat tu wajib di dalam semayang? Supaya, robek di tepi. Supaya nak dibezakan ibadat dan adat. Supaya nak membezakan
ibadat daripada adat. Kita nak membezakan ibadat dengan adat. Kalau adat tak perlukan niat. Tetapi ibadat itu memerlukan niat. Sebab tu ulama kalau apa-apa kita buat mesti didahulukan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amalan ibadat itu, sesungguhnya sahnya segala amalan ibadat itu mestilah dengan niat. Dalam mazhab Syafi'i kita, nak sah segala amalan ibadat itu mestilah dengan niat. Tu dia. Kemudian, niat tadi ada 3. Bukan 3 Niat tu wajib dalam semayang. Yang pertama apa tadi? Supaya nak membezakan ibadat daripada adat. 1. Yang kedua nak tulis. Supaya nak menjagakan ikhlas di dalam solat kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kena ada niat. Saya ulang balik yang kedua. Supaya nak menjagakan ikhlas di dalam solat kerana Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Ini nak cerita kata wajib niat tu. Sebab apa kena wajib niat? Kalau orang tanya esok, orang tanya ajar zawiyah. Sebab apa wajib niat dalam semayang? Kita cakap, sebabnya yang pertamanya, nak membezakan ibadat daripada adat. Nak membezakan ibadat dengan adat. Adat tak perlu niat, ibadat kena niat. 1. Yang kedua, nak menjagakan ikhlas di dalam solat itu kerana Allah Ta'ala. Kita nak jaga sifat ikhlas kita. Hati kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Nak jaga sifat ikhlas kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerana solat itu ialah ibadat. Tu dia. Pendek je. Kerana solat itu ialah ibadat. Sebab itulah, bila sebut ibadat, kita kena ada ikhlas. Tak. Sebab tu, tiap-tiap perbuatan ibadat, kita kena ikhlaskan hati kita kerana Allah Ta'ala. Tak kira ibadat apa sekalipun, sedekah. Bukan atas semayangnya, tak. Kita baca Quran. Kita ikhlaskan hati kita kerana Allah Ta'ala. Tingkatan ada Haji Jainid, nanti tunggu. Dalam perbahasan akan datang. Muqaranah urfiyah. Dia kena ada kitab. Nanti tengok kitab Haji Jainid. Tengok kitab, dalam ni ada. Muqaranah urfiyah, lagu mana nanti akan datang dalam bab niat. Ada ni masuk ni, tapi panjang bab niat ni, perbahasan niat panjang. Muqaranah kamaliyah, urfiyah, tauzi'iyah. Tu Haji Jainid ada tu. Dalam kitab ni akan datang. Muka surat sebelah. Tapi syarat kena ada kitab. Tu Muqaranah tu ada 3 tu. Saya tak mau bahas sekarang. Panjang. Perbahasan dia panjang. Ya betul. Tiap ibadat betul. Haji Jaidin tu kalau boleh, kalau ada kitab tu di belakang. Rukun semayang, dia ada Muqaranah. Muqaranah urfiyah, tauzi'iyah. Bab niat saja dia panjang. Kamaliyah. Itu akan dihuraikan nanti. Tak sampai masuk lagi pembicaraan dia. Panjang. Dia dalam bab masalah muqaranah antara niat. Saya tak mau urai sekarang sebab dalam kitab ni ada. Habis itu. Tu bab niat. Kena ingat Jadi niat tu wajib dalam solat tu, niat tu sebab nak bezakan ibadat dengan adat. Yang kedua, nak menjagakan ikhlas di dalam solat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kerana solat itu ialah ibadat. Bila solat tu ibadat, kena ikhlaskan hati kita kerana Allah Ta'ala. Habis. Maka rukunnya itu 13 perkara. Pertamanya niat. Maka erti niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Tak boleh nak pi lagi dah.
Dia sampai stesen dia dah. Oh, tak boleh nak pergi lagi dah. Stesen dia sampai. Maklumlah, kita dalam Ramadan ni minta maaf lah, terhad sikit. Pembelajaran kita terhad sikit. Sebab saya pada belajar lepas ni pukul 9.30. Saya tak hari belajar. Jadi mungkin lepas minggu depan kita sambung lagi lah. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Jangan risau, minggu depan kita sambung lagi. Kita ada lagi 2 minggu lagi sebelum raya. Minggu depan satu lagi. Kira 2 minggu lagi lah. Jumaat Sabtu Ahad tu pertemuan kita ada lagi 2 kali. Ada 2 minggu lagi. Lepas Ahad tu, Isnin Selasa Rabu kami kita raya. Lepas tu Sabtu Jumaat Ahad tu kita cuti lah. Rehat lah. Rehat raya InsyaAllah ada 2 minggu lagi. Lepas raya baru kita baca 2 kali Jangan risau, kitab ni long distance. Dia tak boleh nak habis hari ni. Dia kena ada long distance. Panjang long distance kitab ni dia bukan short distance, dia long distance, panjang bahasanya. Wallahu a'lam. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adata darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا. الحمد لله. InsyaAllah jumpa esok. Kita jumpa esok. Kitab Penawar Bagi Hati, InsyaAllah.